Okey, sekarang ni kita nak tengok penyelesaian masalah yang melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Okey, 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? Dia tanya laju purata. Jadi awak carilah formula laju purata. Laju purata sama juga dengan jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak 100 meter. Masa 12.58 saat. So, awak boleh tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapan 7.95 meter per saat. Okey, senang sangat soalan nombor 1 ni. Simple. Okay, soalan nombor 2. Sebuah kereta bergerak daripada titik A ke titik B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. 800 meter 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik daripada titik B ke titik C pada jarak 350 meter. 350 meter dalam masa 30 saat. Soalan, berapakah laju kereta itu pada titik B? Laju kereta itu. So, laju sama juga dengan jarak bagi masa. Okey. So, kita isikan sajalah. Okey. Jarak berapa? A ke B, 800 meter. Masa, 65 saat. Jadi, awak akan dapat 12.31 meter per saat. Okey, selesai soalan A. Soalan B. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu. Sesaran sebenarnya adalah lintasan terpendek. Lintasan terpendek daripada tempat dia mula sampailah tempat dia berhenti. Dia bermula di A. Dia bermula di A dan dia berhenti di C. So, jarak antara A dan C adalah 450 meter. Iaitu 800 tolak dengan 350 meter. Senang saja. Ataupun kita nak buat pengiraan, boleh juga nak buat pengiraan macam ni. Okay. Sesaran sama juga dengan positif 800 meter tambah dengan negatif. Kenapa negatif? Sebab dia berpatah balik. Arah bertentangan. So, negatif 350 meter. Jadi, 800 tolak dengan 350. Kenapa cikgu kata tolak? Sebab positif darab dengan negatif dapat negatif. Kurungan tu darab. So, 800 tolak 350 meter dapatlah 450 meter. Ini kalau kita nak tunjukkan dalam pengiraan lah. Okey, saudara. Berapakah hal laju kereta itu? Hal laju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran 450 meter. Masa daripada A pergi ke B dan patah balik ke C 65 tambah 30. Sebab itulah kita dapat 95. 95 tu adalah 65 tambah 30. So kita dapat 4.74 meter per saat. Okay. Contoh yang ketiga. Berapakah pecutan Usain Bolt
Jika berlari daripada keadaan pegun. Keadaan pegun tu keadaan yang diam. Keadaan yang pegun tu maksudnya diam lah. Dan mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat. Ini maksudnya laju terakhir dia. Dekat garisan penamat tu, dia mencecah laju 10.44 meter per saat. Garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. So, kita pakailah formula ni sebab dia tanya percutan. Percutan, formula dia macam ni. A sama juga dengan V tolak U bahagi T. V adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal, T adalah masa. Jadi, hal laju akhirnya adalah 10.44. Tolak dengan hal laju awal adalah kosong sebab dia pegun, tak bergerak. Pegun tu maksudnya tak bergerak. Dan masa dia habiskan tempoh larian dia adalah 9.58 saat. Jadi kita akan dapat jawapan 1.0 meter per saat per saat. Okey, contoh yang keempat. Syafiq berlari daripada titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter di utara dan 100 meter utara daripada R. Dia berlari pula ke arah T 150 meter pada arah timur dari S. Dia meneruskan lariannya ke arah U 100 meter pada arah selatan daripada T. Jumlah masa yang diambilnya adalah 60 saat. Hitungkan jarak. Jarak tu awak campur sajalah. 100 tambah 150 tambah 100 lagi. So, jarak dapat 350. Laju purata. Laju purata formula ni. Laju purata sama juga dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak 350 meter. Masa adalah 60 saat. So, kita akan dapat 5.83 meter per saat. Sesaran. Sesaran ni rasanya tak payah kira pun. Sesaran adalah lintasan terpendek daripada tempat dia mula sampai tempat dia berhenti. Dia mula kat sini, dia berhenti kat sini. So, jarak ni adalah sama macam jarak dia kat atas ni kan. 150 meter. So, sesaran dia adalah 150 meter. Hal laju sama juga dengan sesaran bahagi masa. Sesaran 150 meter. Masa semua sekali 60 saat. So, kita dapat 2.5 meter per saat ke arah timur. Jadi, untuk contoh 1, 2, 3 dan 4, saya nak awak salin semula soalan dan jawapan dalam buku nota. Okey, cikgu nak awak salin dan fahamkan bagaimana kita dapat jawapan seperti yang telah tertulis dalam buku teks ni. Okey? Itu saja.